kena ada usaha, kan? Mesti kena ada ikhtiar yang bersungguh-sungguh. Ia tidak akan terjadi dengan sendiri. Dia mesti ada usaha daripada diri kita, bersungguh-sungguh, supaya benda tu dapat dicapai. Kita jangan setengah orang banyak tengok drama kan. Tengok drama, dia impikan kehebatan dalam drama tu yang untuk dia capai dalam rumah tangga dia. Itu yang kadang-kadang lepas kahwin baru dia berlaku kejutan. Rupanya tak sama dengan sinetron yang dia tengok. Kan? Sinetron ni dia baca skrip, kan? Skrip ni memanglah kejap bahagia, lepas esok tak bahagia pula, lusa bahagia. Kan? Tu dia susun sebab benda tu bukan menjadi secara natural, kan? Benda tu adalah disusun mengikut skrip. Tapi kehidupan berumah tangga ni kita lalui secara fitrah, kan? Ciri yang ada dekat pasangan kita tu, itulah fitrah diri dia. Itulah fitrah diri dia yang kita kata apa, sedang berhadapan, kan? Kalau fitrah diri dia tu, ataupun hakikat diri dia tu seorang yang memiliki ciri-ciri yang bermasalah, yang mana kita tak ketahuinya sebelum kita kahwin, maka lepas kahwin baru dia tertonjol. Orang putih kata true colour, true colour tentang diri dia, sikap sebenar tentang diri dia. Maka kalau benda lepas tu baru tertonjol, maka kita kata apa, dah terlajak lah, nasi dah jadi bubur, kan? Jadi bukanlah kata apa, bukanlah nak menyesal, tu maksud dia kerja kita lebih sikit lah. Sebab itulah kita kena pesan, sama ada kita ke anak-anak kita ke cucu kita ke kawan-kawan kita, kan? Pembinaan keluarga yang harmoni dan sejahtera ini dia bermula daripada mencari pasangan. Pesan kat anak kita, kalau kita dah ada anak yang dah remaja, yang dah mula cari pasangan, makna cari pasangan yang betul-betul boleh kata apa, serasi, sesuai dan sepatutnya untuk menjadi pasangan hidup kita. Kalau wanita, kalau anak kita perempuan, makna kena pesannya cari pasangan yang betul-betul boleh memimpin. Memimpin, bukan dia dipimpin, ataupun bukanlah anak perempuan kita yang pimpin dia, tak, tetapi pasangan dia lelaki ni yang boleh memimpin. Apabila punya ciri yang boleh memimpin ni, dia kena ada kriteria dah, kan? Kriteria dah, ada kemampuan dan sebagainya. Jadi inilah yang kita nak tengok pada pagi ni. Okay, next. Okay, kepada yang baru sampai, kita ada mikrofon kat depan ni. Tuan-tuan boleh kalau ada beri sebarang pandangan, insyaAllah tak payah tunggu di hujung. Okay, next. Okay. Ni kedudukan agama kita. Benda yang very basic lah ni, kan? Dalam agama kita ada tiga tiga aspek, sama ada berkaitan dengan akhlak, syariat dan juga akidah. Akhlak adalah merupakan pakaian luaran kita, kan? Cara kita tutup aurat, cara percakapan kita, cara perbualan kita, cara akhlak yang kita tunjukkan, kan? Kalau di segi syariat adalah ibadah kita, amalan kita, bagi menegakkan akidah kita yang betul tadi. Jadi inilah tiga komponen utama dia ada dalam kehidupan kita. Cuma kita nak tengok muamalah, munakahat ataupun perkahwinan itu berada di mana? Di komponen akhlak kah? Di komponen syariah kah? Ataupun komponen akidah? Di perkahwinan ada di mana? Kau boleh jawab? Satu, dua yang tengah atau yang ketiga yang bawah? Ya? Dua. Berada pada aspek syariah. Jadi kalau aspek syariah, maknanya akidah kita dah betul, alhamdulillah. Umpama pokok dia lah. Yang menegakkan pokok tu lah akal. Itu akidah kita, alhamdulillah, very clear, kan? Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bersih daripada pemikiran-pemikiran yang selain daripada itu. Negara kita meletakkan mazhab akidah yang rasmi. Kita adalah golongan Sunni, negara Sunni. Kita tidak berpegang selain daripada itu. Apatah lagi akidah-akidah yang sesat lah, ajaran-ajaran sesat yang masih lagi berkeliaran di negara kita. Yang sesat ni kita jangan ingat dia senyap. Walaupun hak yang
yang ada jenama besar tu nampak dah tak ada, kan? Contoh ayah Pin, kan? Tuan Harun, baru tu yang dahsyat lagi lah. Tapi hak kecil-kecilan tu masih bergerak di setiap negeri. Masih banyak lagi. Yang terbaru yang terlepas tu Sihak tu, kan? Kau dengar Sihak? Dengar? Bukan hak ke ni? Sihak. Dia percaya bahawa Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah. Tak haru. Tuan-tuan dah tengok dia punya constitution dia. Dia masuk dalam constitution dia. Digerakkan itu, dia berselindung di sebalik organisasi yang sah di negara luar tu, di New Zealand dia organisasi yang sah di sudut undang-undang negara tersebut. Tapi dia masukkan pegangan dia tu dalam perlembagaan organisasi dia tu. Jadi very strong lah. Di sudut pelindungan undang-undang tu dia very strong sebab dia duduk dalam tu. Tapi ianya bercanggah dengan akidah kita. Jadi ada pengikut-pengikut dia. Dan mereka buat video, hantar dekat media sosial dan sebagainya. Itu yang dia zahirkan. Tapi mereka yang sesat akidah di sudut yang guru-guru kecil-kecil ni pun kita masih ada di dalam perhatian siasatan pihak Jabatan Agama. Jadi kita nak kena bersih dari semua tu. Kita ingatkan kepada diri kita dan kita semua. Kalau tuan-tuan pun kalau terlibat untuk mengambil menyiasat guru-guru macam ni pun, maknanya yang saya terfikir ialah kita kena kuat dulu. Kita kena kuat dulu akidah kita. Supaya jangan apabila kita menyiasat guru-guru ni, kita pun takut terpengaruh. Terpengaruh. Maksudnya macam betul juga ni. Asal kita diarah untuk pergi siasat je. Jadi kita kena bina benteng diri kita yang kuat. Antara yang paling kita kena amalkan ayat kursi. Ayat kursi tuan-tuan, kalau boleh amalan kita duduk kat lidah kita je. Keluar pada rumah ayat kursi, kan? Keluar pada rumah ayat kursi. Hijab sampai keluar pada rumah ayat kursi. InsyaAllah Allah akan lindungi kita dari segala mara bahaya. Dan ekstra sikit lagi doa dalam Al-Maksurat tu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis sama'i wa huwas sami'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un. Dengan nama Allah yang bismillah yadurru, tidak, dengan nama Allah yang tidak akan memberi mudarat kepada kita apa sahaja yang ada di muka bumi dan juga di langit. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Masuk segala makhluk, manusia, makhluk yang nampak dan juga makhluk yang tidak nampak, supaya Allah lindungi kita. Sebab tugasan-tugasan tuan-tuan saya fikir sangat mencabar, menjaga keselamatan negara. Maknanya mungkin kita juga terdedah pada pelbagai cabaran. Bukan takat tuan-tuan, golongan awam macam kami pun, dan siapa saja dalam hidup kita ni, bila kita langkah kaki selangkah keluar pada rumah kita, 1000 macam cabaran yang mendatang kepada kita. Jadi salah satunya dengan amalan kita tadi, selain pada solat kita dan sebagainya, tu benda yang fardu kat atas kita. Dengan amalan tambahan kita tadi, kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah lah yang akan mencampakkan takut itu kepada orang lain. Macam mana kita amalkan ayat kursi, yang mencampakkan takut kepada iblis dan syaitan itu bukan kita. Bukan mulut kita yang baca, bukan ayat Quran yang tampal di dinding, tak, Allah. Jadi kalau kita tampal ayat Quran kat dinding pun, tapi kalau kita tidak amalkan ayat itu, iblis bukan takut ayat yang ditampal tu. Tak. Kan? Malahan kalau dalam hadis tu, dalam satu hadis Nabi cerita, ayat kursi itu pun sendiri sebenarnya iblis yang bagi tahu kat Nabi. Kata ayat ni aku takut. Mana iblis yang beritahu kat Nabi bahawa ayat kursi ni aku takut. Tapi bukan maksud dia takut ayat tu secara bertulis. Tidak. Tetapi amalan diri kita itu, waktu kita dengan membaca ayat tersebut, kita dekat diri dengan Allah, maka Allah lah yang mencampakkan takut dalam makhluk iblis ni. Dia bahkan dia takut kepada kita. Jadi kalau setakat bacaan kita, dia pun boleh baca balik. Betul orang yang kena kerasukan kan.
pergi nak buang benda dalam badan tu, dia pun baca kursi tak. Sebenarnya bukan dia baca, sebab dia ada kerasukan, kan? Maknanya dia pun boleh baca, makhluk tu duduk dalam badan. Jadi amalan kita tu sangat penting. Keikhlasan kita, amalan kita itu, yang kita amalkan dengan ikhlas, itulah yang menjadi benda yang orang kata apa, kunci kekuatan itu. Jadi insya-Allah kita akan terpelihara, sebab kita nak jaga akidah kita. Ini syarat, syarat utama untuk memasuki syurga Allah. Kalau akidah rosak, dia tak ada kompromi dah. Kan? Masuk bab syariat, yang induknya adalah solat kita. Okay, next. Yang induknya adalah solat kita, ibadah kita. Kan? Solat pula kunci untuk masuk syurga ekspres. Kan? Akidah tadi kunci untuk masuk syurga. Maknanya kalau akidah betul, confirm nak masuk syurga. Tonggang langgang macam mana pun confirm masuk syurga. Tapi umat Islam, kita jangan berfikiran aku cukuplah jadi confirm di syurga, cukuplah. Tak. Kita nak ahli syurga yang pantas, ahli syurga yang segera, ahli syurga yang terus. Bukan ahli syurga yang singgah dulu ke neraka Allah. Na'udzubillah. Kadang-kadang ada juga anak-anak muda kan, tak apa ustaz, janji syurga sudah, neraka dulu pun okey. Kok mana pun lambat-lambat masuk syurga juga dia. Dia tak tahu neraka dulu tu, satu hari di neraka sama 1000 tahun di dunia. Hidup kita pun tak ada 1000. Kan 40 dah sakit urat. 50 dah kena darah tinggi. Kan 60 dah sakit jantung. Kan? Maknanya lama tempoh tu. Jadi kita walaizubillah, kita takut, kita tak nak. Jadi kita nak akidah tadi syarat untuk masuk syurga. Alhamdulillah pastikan, dan kita extend lebih daripada itu, iaitu kita nak masuk syurga secara terus, tak nak disinggahkan ke neraka Allah. Jadi kunci kedua apa? As-salah. Kunci kedua, kunci untuk masuk syurga segera itu adalah sembahyang kita yang terletak di dalam syariat. Dan disitulah juga adanya munakahat, perkahwinan yang kita sedang bahaskan untuk topik kita pada hari ini. Okay, next start. Okay, perkahwinan disyariatkan oleh Allah SWT sesuai dengan kehendak fitrah manusia. Kan? Maknanya Allah syariatkan perkahwinan ini kerana dia memenuhi kehendak syariat, kehendak fitrah kita, iaitu perkahwinan antara lelaki dan wanita. Itu fitrah sebenar, fitrah orang beriman, fitrah orang yang takut kepada Allah, iaitu apabila berlakunya ataupun adanya rasa untuk lebih rapat antara seorang lelaki dengan wanita, maka penyelamatnya adalah perkahwinan. Maka yang menghalalkan kata apa, hubungan tersebut adalah perkahwinan. Bukannya dating, bukannya berjumpa, bukannya tak. Tapi yang menghalalkan mereka boleh rapat hubungan itu adalah perkahwinan. Itu fitrahnya. Dan halalnya itu sebab bersyarat, iaitu mestilah melibatkan lelaki dan wanita, bukannya jantina yang sama. Ini masyarakat kita walaupun tak ramai, tapi dah banyak yang terpengaruh. Apabila hilangnya iman, bila tak ada keimanan pada Allah, fitrahnya pun dah lari. Sepatutnya cinta tu lelaki dan wanita dah ada pemikiran yang dah rosak apabila kecintaan itu jatuh kepada jantina sama. Jadi dia cinta antara lelaki, cinta antara perempuan. Ini termasuk dalam mereka yang kita sebut selalu LGBT. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam konteks masyarakat kita ni, menyeramkan tau. Kalau kat KL menyeramkan. Couple-couple sejenis ni sangat menyeramkan. Cuma kita tengok dengan doa lah. Kalau couple perempuan-perempuan ni sangat ramai. Sangat ramai, saya tak tahu lah. Tuan-tuan mungkin lebih banyak maklumat. Dia punya kata apa, berdua-duaan tu macam suami isteri, kan? Kita memang duk baik sangka lah ni, memang kena baik sangka pun, kan?
Tapi kita takut apa berlaku di belakangnya. Hubungan yang na'udzubillah, yang sangat jijik di sisi Allah. Yang mana hubungan tersebutlah yang menyebabkan, menjadi asbab umat Nabi Nuh diturunkan balak. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Lut diturunkan balak. Kenapa? Kerana mereka menjalinkan hubungan sejenis. Jadi saya tak tahu tuan-tuan punya pandangan macam mana, pemandangan macam mana, tapi saya punya pemandangan mata saya, kalau kat Kuala Lumpur saya nampak banyak couple-couple, lelaki sama lelaki, perempuan-perempuan yang berkawan ni, berdua-dua ni, banyak juga yang ada ciri mencurigakan. Lain macam ni punya kriteria. Kalau perempuan hal yang bersifat power ni, dia akan watak dia lelaki. Rambut dia pendek, pakai baju berlipat sampai sini, dia bagi nampak dia macam lelaki lah. Hak yang partner dia tu, hak yang kononnya isteri tu ataupun makwa tu, dia akan kekal ciri wanita. Banyak. Tapi again, kita tetap baik sangka lah. Kita baik sangka. Tapi ciri luaran tu kita bimbang. Sebab itulah tuan-tuan puan, tengok-tengoklah anak cucu kita. Pantau-pantau lah anak-anak kita. Saya pernah tanya anak saya, anak sulung saya, sekarang dia dah 22, perempuan. Dulu masa dia umur 20-an, 19, 20, saya pernah tanya dia tentang kawan-kawan dia. Dia kata, ya, ramai kawan-kawan dia lesbian. Maknanya tu salah satu sekolah tu di Putrajaya. Dia kata ramai circle dia tu, ramai yang lesbian. Saya mengucap panjang, kata Allah Akbar. Saya kata, tak payah kawan lah. Dia kata tak payahlah mendekati mereka kan. Tapi dah jadi kawan dia kata. Dah jadi kawan kan. Mungkin saya tanya soalan tu dah lewat. Dia dah start berkawan kan. Saya kata dia ingat, itu adalah sempadan kita kan. Kita berkawan dengan orang, tak apa, Alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi sempadan dia ialah apabila kawan kita tu buat benda yang tak elok, itulah sempadan kita. Kalau selagi mana dia tak buat benda elok, dia masih kekal buat benda elok, kita boleh terus dengan dia sebagai seorang sahabat se-Islam. Ataupun dia yang bukan Islam, masih boleh bersahabat dan berkawan. Tapi the moment dia ada ciri yang Allah larang, that will be the border. Yang kita tak boleh go again that border. Maksud dia, jangan sampai dia tarik kita, jangan sampai kita seronok dengan amalan dia. Saya mengucap banyak bila anak saya kata betul. Terkejut pada juga. Rupanya circle itu sangat dekat dengan anak kita lah. Kita dah tengok masyarakat umum jalan, tengok orang couple, tengok rupanya duduk circle dekat dengan anak kita. Itu satu contoh kan. Jadi kita memang parenting skill pada hari ni memang kena different lah. Dan saya ada slide parenting ni. Parenting skill hari ni is totally almost different daripada zaman dulu. Kan? Dia tak ada istilah dah ayah ni ketua, kita mengarah ayah. Macam ayah kita dululah kan. Sesuai dengan tahap akademik dia, tahap pemikiran dia. Mak pun jadi queen dia kat rumah anak, kena only one command je. Saya kira hari ni kena ada a bit different kot. Kena banyak communication, two-way communication. Kena banyak tanya dia, kena banyak berkawan dengan dia. Sebab anak-anak pada hari ni mereka terdidik lebih advance daripada apa kita didik di rumah. Lebih advance daripada apa didik di sekolah. Hatta di sekolah pun dah advance daripada kita dah. Kan? Silibus yang ada di sekolah tu, kalau dulu darjah 6, dah bawa ke darjah 3. Kalau dulu yang tingkatan 3 biasanya bawa ke darjah 6. Kita tengoklah silibus anak kita. Anak kita sekolah rendah pun kadang-kadang kita nak ajar tak boleh dah. Ui, kata ayah dulu tak macam ni. Darjah 1 ayah dulu dah lompat tingkat. Kan? Darjah 1 lah macam-macam kira lah. Pening kepala. Betul-betul belajar ni. Dulu darjah 1 darjah 3 tu tak ada benda lagi. Main hujan ni, kalau hujan kat kampung saya dulu di Perlis, kalau hujan mari habis kosong kelas. Lari main hujan, cikgu jerit Mana is different. Kan? Anak-anak kita hanya bekerja satu jodoh dapat pergi sekolah lah. Dia punya kerja sekolah tu macam nak buat master. Kan? Maknanya pemikiran dia dari sudut kurikulum akademik tu sendiri dah advance. Tu tak apa, benda bagus. Tapi pemikiran dia yang advance tu di sudut pengaruh luar. Especially media sosial pun kita. Kalau seawal anak kita darjah 3, darjah 4 dah ada handphone,
Kalau darjah 1 lagi sakal lah. Tuan-tuan saya tak pastilah macam mana cara mendidik kan. Kalau seawal dia 3, 4 lagi kita dah bagi handphone, maka di situlah gerbang maklumat, highway maklumat telah masuk dalam pemikiran anak kita. Melalui media sosial. Dia tak teruk, tak nak Google pergi jauh-jauh. Tekan TikTok je. Tekan IG je. Tekan Instagram cukup. Instagram, TikTok, Facebook. Facebook pun dah outdated kan. Geng-geng kita lah pakai Facebook. Update hari ni auditorium BIGO seminar dengan ceramah ustaz pertama. Boring. Mana type mesti tu. Kita tu, saya semua kita tu Facebook. Kalau kita tanya anak kita, ya Facebook kita orang tak pakai. Oh ya ke? Ayah kira mengat Facebook dah kira paling power, kami tak pakai. Kami IG, TikTok. Tak tahu tuan boleh tanya anak yang umur 5, 6, 17 lah. Mana ada akun Facebook? Kita dok buat update Facebook kita, dok tag anak kita, dia tak tengok. Dia kan tengok Facebook. Number 1 TikTok. Itu tuan-tuan kena ada akaun. TikTok kena ada, IG bukan nak main sangat, tapi nak ikut anak kita ni. Nak ikut perkembangan, nak tahu apa jadi, Sihat buat apa kat New Zealand, kita kena tahu. Semua ada dalam Facebook. Kan? Kami update dalam Facebook kami, Facebook, TikTok, Jakir semua ada, TikTok, Facebook, IG. Kami update tentang tindakan kita nak ambil dekat Sihat dalam Facebook kami. Si Syuhami tu tulis dalam TikTok, dalam inbox. Terima kasih tindakan kerjaan. Hantu tu. Ni ketua Sihat ni, Syuhami apa nama kan? Dia sendiri, nama dia, muka dia. Tak ada pakai fake dia. Nama dia, muka dia, komen dalam tu, inbox tu. Inbox Facebook Jakir tu. Terima kasih lah atas tindakan. Tuan-tuan kena pergi tangkap dia. Ke New Zealand tu. Jauh dah. Maknanya nak cerita hari ni, betapa maklumat ni so very open. Jadi anak-anak kita, mereka juga dah tertutup pada segala-galanya. Belum kita kata jangan, dia dah tahu dah. Dia tahu dayah ni. Itu kita, kadang-kadang saya sendiri pun rujuk ke dia orang. Tanya dia kat apa trend dalam TikTok ni. Sebab TikTok dia mestilah lain daripada kita. Kita mungkin like hak Ustaz Kazim, kan? Like hak apa Ustaz apa nama Zaidul ke apa, tak kira ikut minat mesti kan. Dia orang like tu hak trend dia. Kan media sosial ni bila kita like apa yang kita like, dia akan read mind, dia read our mind. Jadi akan datang kat wall kita hak minat kita. Kita jangan heran awak semua ceramah apa aku punya wall ni. Memanglah kita dah like tu. Hak main nak mudah ni kita tak like tu, dia tak bagi dah apa tu. Itu dia punya, dia membaca kita punya, dia punya algoritma tu, dia membaca pemikiran kita, dia akan datang benda yang kita suka. That's why kita kena ada account tu sebab apa? Antaranya sebab kita ada zuriat kita yang kita nak kena monitor. Monitor. Di samping kerja kita, tengok juga trend hari ni jenayah macam mana. Macam mana hari ni keadaan. Jadi banyak hari ni orang memanipulasikan media sosial ni secara optimum. Sebab itu kita tengok hari ni semua agensi kerajaan dah ada akaun media sosial rasmi. Sedangkan platform tu platform sosial. Sosial ni bukan benda yang rasmi. By right lah kan. Dia satu platform sosial, orang bersosial. Sebab itu kalau kita bersilat di pentah media sosial ni, memang kita kena bersedia dengan dia punya cabarannya. Orang hantam kita, orang kritik kita. Jadi kita bersilat di medan yang terbuka. Cuma kita punya awam, saya dan semua kita selalu ingatkan kawan-kawan kita, hati-hatilah dalam media sosial. Walaupun dia pentah terbuka, semua segala-galanya, tetapi undang-undang, peraturan dari penjawat awam tetap berkuasa. Letak akaun yang rasmi, muka rasmi, tapi mengkritik kerajaan ke, membuat statement yang tidak betul dan sebagainya, boleh diambil tindakan. Itu dalam konteks kita. Tapi dalam platform tu sendiri punya realiti, dia adalah merupakan pentas terbuka yang semua orang kalau bersilat di situ, kita kena bersedia dengan segala bentuk orang kata pencabaran dan sebagainya. Dan saya tahu PDRM pun antara media sosial yang top kan, lebih aman. Selepas tu Jakir, KKM pada zaman apa nama COVID dulu. Kami ni pun Zakir pun sampai sekarang. Kita ada 1 juta lebih follower Facebook Jakir yang memang hari-hari duk perhati setiap posting. Setiap posting kan. Posting kita yang bagus, sunyi. Adalah sikit-sikit yang kata apa komen-komen 1,000, 2,000.
Tapi kalau posting yang hot, sama ada ribuan memuji ataupun ratusan ribuan yang menghentam. Itu dah memang dia punya realiti dia begitu. Itu kadang-kadang kawan-kawan tak faham. Apa ustaz ni posting ni terkena teruk tarik. Dia memang begitu dia punya nature dia. Sebab kita bersilat di pentas yang sangat luas. Kan? Sangat luas lah. Terbuka kepada seluruh dunia orang menonton, orang boleh menilai, orang melihat dan sebagainya. Jadi, okey, teruskan Ustaz. Lama pula ke slide. Okey, ni benda yang common sense juga. Sajalah pengulangan untuk diri saya dan kita semua. Kita nak menekankan kepada diri kita dan juga kepada anak cucu kita, ahli keluarga kita, membina keluarga yang sejahtera ini. Asasnya adalah merupakan kasih sayang, belas kasihan dan juga ketenangan. Okey, next. Okey, ni tujuan perkahwinan. Tujuan kita menjalinkan hubungan yang baik ini, saya sebut dah tadi, fitrah yang telah Allah tentukan, sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Separuh daripada urusan agama kita selesai. Sebab itu mudahkanlah urusan anak cucu kita kalau dia rasa dia nak kahwin. Kan? Nampak pasangan dia cerita bagus, okey. Okey, kita mudahkan. Nabi kata faqad istakmala nisfatin. Orang yang kahwin ni telah lengkap separuh daripada agama dia. Mana jiwa dia dah tenang, dah dapat pasangan dia. Mendapat zuriat, of course lah, menghindari maksiat. Okay, next. Okey, namun begitu, apa yang kita impikan kadang-kadang dia tidak juga datang berkekalan, kan? Ini realiti hari inilah. Kalau saya terlibat di Putrajaya pun, dalam kaunseling jawi pun, setiap weekend memang ada saja yang datang bermasalah. Kadang datang suami saja, dia kata isteri saya tak nak datang, saya datang ke ustaz. Tak apa ustaz, nanti depan ni sesuai saya pula datang. Minggu depan baik, kita pun tunggu bulan tak timbul-timbul. Tak mari-mari pun. Lepas tu kejap lagi ada pula mari pasangan pula, suami isteri. Kan, suami tengok kat saya, isteri tengok kat tingkap. Sebab tengah perang dunia ke-3 di ambang peperangan, kan. Suami dia cakap waktu kau dengar ni, isteri dia senyap. Dah lama lagi. Puan ada apa komen? Dia menipu. Dua perkataan dari isteri dia. Dia menipu. Itu je. Punya panjang suami dia. Isteri dia gelap. Dia puan silakan. Dia menipu. Oh gitulah. Betul tak cakap pun tadi. Ni saya pun hari Sabtu ni pun ada satu couple nak mari untuk sesi saya. Tak, kita dah boleh fikir lah tu apa dia punya story dia. Sama ada isteri dia ada tak kenal atau suami dia tak kenal. Kita terpaksa tarik balik mereka, singkatkan balik memori kahwin dulu kenapa, kan. Seronoknya kita waktu dapat anak pertama dan sebagainya, kan. Cari kat mana dia punya titik-titik perbalahan tu yang menyebabkan jadi macam sekarang. Kadang-kadang anak sampai 5 dah, kan. 5 anak. Saya ni anak 5 ustaz, saya beranak anak dia. Dia pindah pergi Pulau Pinang, terus dia curang kat saya. Dia fair dengan orang lain, gini. Kita pun tanya suami dia, depan dia, macam mana tuan? Betul lah dia. Mengajar tu. Betul dia akan jawab. Isteri kan punya dia bengang. Berarti kita nasihat. Saya janji ustaz, saya ni. Kita pun rasa macam pertama kali lah janji, kan. Macam mana puan? Menipu ustaz. Ni dah kali ke-7 dah janji. Menipu lagi, itu macam mana? Kan? Lepas tu saya tak nak jawab. Ada satu couple dah boleh lepas, kan? Lepas tu saya tak nak buat macam mana. Saya pun dah blank lah. Lepas tu saya kata kat suami isteri dia, boleh sabar lah. Asyik cakap tipu, kan? Dah selesai masalah, kan? Saya kata kat lelaki dia, okay puan, tuan sekarang tuan nak apa habis saya? Tuan menjumpa saya. Tuan nak berubah ke tak nak? Saya kata kat lelaki dia, nak berubah ke tak? Jadi kalau tuan menjumpa saya ni, saya punya pemikiran, you nak do something lah to yourself, kan? You nak berubah lah. Kalau you tak berubah, you datang apa ni? Saya pun sikit pala kan dengan dudukkan korban dia. Lepas tu dia tahu ustaz, saya berjanji kali ni ustaz, lepas ni saya hak lepas tu lepas lah. Ada drama pula. Hak lepas tu lepas ustaz. Kali ni saya memang betul-betul nak berubah. Saya betul-betul nak berubah. Lepas tu saya tanya isteri dia, macam mana puan? Menipu. Perkataan tu kan, menipu. Aduh, tipu lagi.
sekali je lah saya kata. Kita janji sekarang. Kan? Apa tuan nak buat lepas ni? Kerana pada firasat saya, kalau hak menipu sebelum ni saya terimalah sebab tuan belum menjumpa saya. Okey, kali sekali je kerana tuan sambut bawa isteri menjumpa saya. Saya punya firasat mungkin tuan nak berubah betul lah. Sebab kalau orang tak nak berubah ni, berapa jumpa kaunselor? Kan? Jadi dia menjumpa, saya kata okey, sekali ni terus menjadi depan isteri ni, anak 5 ni. Apa yang nak buat? Saya dah berjanji ustaz, kali ni saya memang nenek. Isteri dia duduk senyap. Saya merayu kat isteri dia, puan boleh tak sekali je puan terima? Puan terima sekali boleh tak? Sebab dia dah janji depan saya ni. Kan? Jadi depan saya, pada saat saya, kalau dia tak nak berubah, dia tak perlu datang. Jadi kita bagi satu harapan kat dia, boleh tak? Untuk dia berubah dan puan boleh kembali bahagia dengan dia. Jangan fikir untuk cerai. Kalau isteri dia cerai. Lepas tu kira nak cerai. Dia punya zikir dia. Kan? Lepas tu dia kata, yelah, okeylah. Isteri dia kata gitu. Yelah, dah ustaz percaya sangat. Yelah. Okey. Lepas seminggu. Cukup seminggu. Cukup seminggu. Isteri dia WhatsApp kata. Saya pun tak tahu dia dapat nombor mana. Sebab saya sebagai perunding cara, saya tak boleh beri handphone kat orang. Nanti saya tak boleh tidur. Kalau dia WhatsApp, apa aku. Kan? Jadi dia tak dapat mana. Dia, salam ustaz, dia menipu. Sampai tu. Dengan aku kena. Lepas tu saya tak tahu apa jadi dah kat kapal tu. Dia tak tahu, saya tak boleh tahu. Sebab dia, yelah. Salah apa kita pun tak tahu. Kesian juga kat isteri kan. Dia ni pula macam-macam dia punya tu. Tapi dah memang wallahualam lah, di segi cerita tu memang dah berzina tu. Dah berzina. Dia pergi outstation dengan kawan-kawan dia duduk sebilik dengan nama perempuan tu sebagainya. Na'udzubillah. Jadi kita takut. Jadi ini bukan benda drama, ini realiti. Ini bukan sinetron. Banyak berlaku dalam masyarakat kita yang kita kata apa, nak kena berhadapan dengannya. Permasalahan-permasalahan suami isteri ni. Dia berpunca macam-macam lah. Ada isu kewangan, isu penting diri sendiri, isu kemahiran, hubungan kelamin dan sebagainya. Ini realiti saja saya highlight, saya tak nak detail satu-satu. Memang ada dalam masyarakat kita, mungkin juga dalam kalangan kita ada kata apa, cabaran yang sama. Inilah benda yang kita highlight kenapa kita nak muhasabah diri kita. Saya pun sama. Walaupun berapa tahun pun usia kita tuan-tuan, sebab itu di JAKIM kita perkenalkan juga kursus pasca perkahwinan. Kalau PLGU, anggota polis pun berminat, boleh berhubung dengan JAKIM. Kita ada kursus pasca perkahwinan, kursus untuk sebuah dah kahwin. Tapi kena hadir secara berpasangan. Anak tinggal kat rumah, pandai-pandai lah. Suruh siapa jaga jiran ke, mak mentua kan. Kita tak mahu anak tinggal kat rumah. Kita bagi bilik, satu kapal, satu bilik. 3 hari 2 malam, insya-Allah. Ada modul dah, pak ikut usia perkahwinan. Sebab apa kita buat begitu? Pertama, ada permintaan. Yang kedua, ada keperluan. Dan jalan banyak tahun dah. Sebab kita nampak lamanya tempoh berkahwin bukan jaminan bahawa perkahwinan tersebut berkekalan. KL pun ada umur 70 bila tuntut cerai kat mahkamah. Nenek tuntut cerai kat Tok Wan. Apa lagi Tok Wan nak buat 70 kan? Cerai, dia kata Tok Wan curang. Pening hakim, curang apalah, tolak pun terbalik. Tapi nak cakap kata hari ini, itu realitinya. Kan? Realitinya. Jadi sebab itu kita buat kursus pasca tu ada fasa bulan madu, hak baru kahwin, dengan hak keempat, fasa untuk warga mas. Hak 20 tahun ke atas kahwin. Kami pernah buat di Sarawak, kumpul semua hak 20 tahun ke atas. Mana 30 tahun, 40 tahun kahwin. Kan? Cik-cik, nenek-nenek. Rupanya cek satu-satu, couple ni ada macam-macam masalah. Patutnya dah usia tu jaga cucu lah kan. Pulang pergi umrah 3 tahun sekali. Tapi tak, rupanya ada story di setiap satu. Allah Akbar. Tapi Alhamdulillah kerana mereka bersedia untuk datang dan untuk berkongsi dengan kami visi-visi muda-muda. Muda-muda lah. Banding kita kan. Kalau saya buat program untuk game bulan madu, kami visi nampak lebih tua lah. Tapi kalau fasa warga mah tu kami lebih muda. Tapi kita buat tu dalam konteks pelaksanaan modul tu dengan bersahaja, dengan menarik dan sebagainya. Diselang-seling dengan aktiviti dia tak rasa kita nak ajar dia orang. Walaupun dia lebih senior daripada kita. Sebab konsep kita adalah ingat memperingati. Zakir
Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Itu janji Allah. Kan? Ingat memperingati antara satu sama lain, tak kisah umur dan sebagainya. Kerana sesungguhnya ingat memperingati itu adalah sesuatu yang Allah suka. Dia akan memberi manfaat dari kita. Okey, next. Okey, ini tanggungjawab kita tinggalkan. Nanti akan disentuh oleh Ustaz, sahabat saya Ustaz Wan Jaafar. Next. Okey. Sedikit singkapan kepada satu masa dahululah. Yang mana-mana kita dapat anak dulu. Mungkin ada yang boleh ada anak lagi kalau yang muda-muda. Ini adalah episod dalam kehidupan kita, yang mana inilah momen yang sepatutnya seronok satu hal. Yang keduanya, boleh menjadi momentum untuk mengeratkan hubungan suami isteri. Saya ada kawan saya, lama dah cerita, 3 tahun lepas. Dia nak cerai isteri dia, cerai kali ketiga. Dia call saya, "Dan, aku nak cerai bini aku ni. Aku cerai 2 kali dah." Dia nak cerai sekali lagi awak tak tahan dah, ngompok apa macam-macam. Dia kata, sabar dulu. Sabar dulu. Saya apa? Tak kira aku nak cerai tak. Hang boleh sabar, kata dia. Apa tu, kata dia. Lepas tu aku nak buat apa? Hang pergi counselling, kata dia. Tak mau counselling. Counselling dulu. Mana tahu aku ada jalan. Boleh lah. Hang recommend kat aku counselor. Saya pun recommend. Dia pun pergi counselling. 4 jam kena counselling. 4 jam. Lepas counselling, masa dia orang nak bercerai tu anak 3. Lepas counselling 4 jam, alhamdulillah, dengan izin Allah, esok tu dia call, aku okey, dia kata. Nampak sikit jalan dah. Yang kemarin tu nak cerai dah, tak ada kira dah. Lepas hujung tahun, jumpa pula bini mengandung anak keempat. Itu lambang kebahagiaan. Maknanya ada zuriat tu lambang bahagia. Apabila bahagia ada zuriat, dapat zuriat lambang kebahagiaan, kan? Saya tahu bagus, tanya. Makasih Dan itu. Tapi Allah ni kira bertahan. Yang hakik nak bercerai tu tahu siapa? Bini dia pergi Mekah. Pergi Mekah dengan mak dia, mak isteri dia. Rupanya dia pergi duduk sana, pergi doa apa tu. Orang doa baik. Dia pergi doa ke apa, dapat hati terbuka, balik sampai KLA, abang ceraikan saya. Wow. Orang balik pada Mekah, kan, balik dengan kebahagiaan lah, kan, seronok pergi doa apa. Sampai KLA, abang, saya dapat keputusan dah, abang kena ceraikan saya. Memang tak bengang, kan. Memang duduk geram lama dah, kan. Duduk geram lama dah, hubungan ni buang lah, adalah kelemahan dan kekurangan. Hamba cabar aku pula, terus call dia. Mana mahkamah terdekat dah? Cerai bini aku. Hang, apa tu dia saya kata sabar dulu, dia marah dia. Kata, kalau hang nak marah aku, jangan call aku, pergi cerai terus. Hang call aku dengan pusi aku, takkan aku nak kata, ya hang nak cerai. Ya, okay. Tahu pula takut. Ada call kita, nak marah kita pula, suruh sabar. Dia call kita, memang kita kata sabar. Takkan nak kata, ya, sila cerai, kan. Bukan fungsi saya, orang nak call saya nak kata, ya, cerai. Tapi Alhamdulillah, bukan saya cerita bagus saya buat benda tu, tak. Tapi nak cerita kata, that is reality hari ini. Dengan sedikit kudrat kita tolong kawan kita, kadang-kadang dapat menyelamatkan rumah tangga dia. Alhamdulillah sekarang bahagia. Perkahwinan mereka lah. Okay, next. Ini momen-momen kita dulu. Anak siapa dulu comel macam ni, waktu kita dapat anak dulu. Dan kalau kita dah berlalu zaman kita kena ingat knowledge ni untuk kita peringat anak cucu kita, anak kita, kan? Saat-saat apabila dapat zuriat ni, saat yang boleh kita singkapkan supaya mengelakkan daripada berlaku krisis rumah tangga, kan? Dibuai dengan keseronokan mendapat anak. Habis tu kalau kita mau apa pun, kalau dapat anak kita, dapat anak cucu kita kena bantu supaya kehadiran cucu tu membahagiakan mereka. Itu peranan kita tu. Supaya rumah tangga mereka bertambah bahagia dengan kehadiran orang baru. Dan individu yang menerima kehadiran orang baru ni juga menjalankan peranan dengan baik, kan? Peringatkan. Kalau anak kita tu lelaki, menantu kita perempuan, peringatkan anak kita. Hang ni kena teman bini hang yang salin dia. Masuk oleh baru ni. Dengan syarat jangan takut darah. Takut darah lagi susah, kan? Atas katil ada seorang, bawah katil ada seorang. Duduk lupa bawah tu takut darah, kan?
Dia terganggu anak bersalin. Dan lepas dapat zuriat tu, peringatkan kepada kita dan kepada anak-anak kita. Inilah momen yang seronok. Mengazankan anak itu, kan? Jangan serupa mentua azan. Ayah azan. Cucu ayah bukan cucu saya. Betul lah, cucu aku tapi anak bukan mentua je. Ni saya pernah berlaku tepi saya. Waktu saya dapat anak yang ketiga, mamak tu duduk sebelah saya. Anak dia keluar dulu. Pak dia duduk sebelah tu. Pak dia ke pak mentua dia, tahu lah. Elak bayi datang, ni bayi kepada ini dia pun mari. Anak cik azan. Dia cakap pak dia, ayah azan. Orang tua tu pula tak macam kita kan, orang kampung. Bangkitlah orang tua tu, dia ambil wudu azan. Bukan kerja pak untuk azan, bukan kerja pak mentua atau bapak kita. Dia adalah tugas suami, tugas ayah kepada bayi tersebut. Jadi kalau kita ada anak-anak lelaki, menantu lelaki, ingatkan, tugas mengazankan itu adalah tugas bapa kepada bayi tersebut. Azan di telinga kanan, kamat di telinga kiri. Akikah, cukur rambut, tahnik, memberi nama anak yang baik, bersunat, sehinggalah dia membesar. Maknanya kita didik dia dengan baik. Kerana dia juga, kalau dia anak kita, dia zuriat kita. Kalau dia cucu kita, dia adalah merupakan juga keturunan kita. Yang kita nak kena pastikan mereka ini, kata apa, bayi itu membesar sebagai pencetus kepada kebahagiaan suami isteri yang sedia ada, mak ayahnya kepada bayi tersebut. Dan keduanya, zuriat kita tu membesar jadi anak yang baik, anak yang beriman kepada Allah, anak yang akan mengisi komuniti masyarakat kita yang ada di negara kita. Dan dalam konteks madani, masyarakat madani, inilah individu yang akan mengisi kata apa, masyarakat di negara kita, yang akan membantu mengekalkan kebahagiaan dan keharmonian masyarakat di negara kita. Okay, next. So anak ni juga akan berbakti kepada ibu bapa semasa hidup. Latih anak kita, peringatkan kepada dia. Salah satunya sembahyang 5 waktu. Lepas sembahyang, ingatkan anak kita doa untuk kita, kan? Jangan kita tunggu dia nak doa. Alhamdulillah kalau dia dapat maklumat kat sekolah, dia ikut, kerana dia pun tak perasan. Doa untuk ibu ayah. Allahumma ghfir lana zunubana, Allahumma ghfir li zunubi wa liwalidayya. Maknanya peringat ni doa, supaya nanti dia pun ajar kat anak dia pula doa untuk kita dan generasi semua. Ini satu benda yang basic, benda yang basic, benda yang kadang-kadang masyarakat terlepas benda ni sebab anggap benda tu adalah common sense, kan? Tapi sangat penting. Okay, next. Juga selepas ibu bapa meninggal, sebab itu ibu bapa ni tuan-tuan, kita sendiri pun menjadi ibu bapa, dan kita juga ada ibu bapa. Jadi kalau yang terbaiknya, kita juga sentiasa berbakti dan berdoa untuk ibu bapa kita sendiri, kerana nanti insya-Allah mudah-mudahan anak kita juga akan berbakti dan berdoa untuk kita. Dia memang circle dia begitu, kan? Dia ada rantaian begitu, kan? Kalau tanpa kita sendiri melakukannya, kita kebarangkalian untuk anak kita juga tidak melakukannya itu sangat tinggi kalau kita gagal melakukan. Sebab itu kita kena anggap bahawa walaupun saya tak ada ustaz, mak ayah saya mati dah, mati pun tak ada isu. Dengan menjadi satu kewajipan kepada kita untuk berdoakan kepada mak bapak kita yang telah pergi. Kerana itu cycle dia akan datang pula. Anak kita bila dia dah balik, dia dah besar, dia pandai berdoa, dia juga akan berdoa untuk kita. Jadi rantaian doa itu akan berterusan dalam keturunan kita. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita menekankan amalan tersebut, maka keturunan kita, keluarga kita yang bakal mengisi masyarakat kita di negara kita ini akan berjaya kita bentuk satu komuniti yang baik. Dia bermula pada benda asas itu je. Kita jangan fikir terlalu bombastik, terlalu susah. Anak saya tak boleh ustaz, anak saya pun mengaji tak tinggi. Duduk vocational je ustaz, buat kulinari. Yes, okey lah tu, kan? Dia ada kemahiran untuk hidup dia. Itu bekalan hidup dia di dunia. Tapi yang kita kata tadi, nilai yang sepatutnya ada lebih awal daripada itu adalah nilai agama kita, kan? Bekalan hidup dia tu
bidang apa yang dia pilih itu berdasarkan kepada kebolehan dia. Sebab itu kita tak boleh ada beritahu anak ni mesti kena akademik cemerlang, boleh jadi manusia, tak mesti. Sebab itu kerajaan menyediakan kemudahan kemahiran. Sekolah teknik, sekolah vocational, universiti teknikal. Sebab apa? Sebab kapasiti kemampuan anak-anak ni untuk mencari bekalan hidup mereka bukan semuanya mampu untuk berada pada dunia akademik semata-mata. Kita tengok anak-anak kita lah. Kadang-kadang ada yang cemerlang, ada yang duduk nombor bawah. Kita tak boleh marah ni kat bawah ni. Sebab dia memang tempah dalam nombor bawah tu. Kan? Dia memang dah situ saja keupayaan dia. Kan? Kita buat macam mana pun, dia tak akan boleh naik lah. Supaya kita bagi dia maintain je. Supaya ada juga pencapaian dia. Dan akhir nanti dia keluar daripada sekolah, dia tu ada dia punya qualification dia, CJ dia, walaupun very minimum, kerana itu saja kemampuannya. Jadi kita kena salurkan lah. Kan? Salurkan kepada laluan yang ikut apa yang dia ada. Bukannya kita menghentikan masa depannya kerana dia tidak mempunyai pencapaian akademik yang tinggi. Ini satu benda kita kena betulkan dalam masyarakat kita. Okay, next. Okay, isu mertua pun sama juga. Juga menyumbang kepada kebahagiaan rumah tangga kita. Okay, next. Sebab mertua ni dia special sikit, kerana walaupun dia mertua kita, masih ada lagi masyarakat kita yang berfikir mertua ni takat mertua je lah. Mati isteri aku, mati suami aku, habis yang mertua ni tak ada kaitan dengan aku dah. Masih ramai dalam masyarakat kita saya jumpa sendiri. Oh ya ke Ustaz? Oh ya ke? Dia ingat kalau dia bercerai ke dengan pasangan dia, pasangan dia meninggal ke, habis dia tak ada apa-apa ada urusan dengan mertua dia. Tidak, kerana mertua tu berada pada mahram kekal disebabkan oleh perkahwinan. Mahram kekal kita sekarang very clear, memang kekal sampai kiamat lah. Mak ayah kita, atuk nenek kita, anak-anak kita, adik-adik kita dan sebagainya, itu yang hak sedia ada. Kalau orang tu bujang, mana hak sedia adalah mak ayah dia, adik abang dia, pak saudara dia, tok wan. Tapi pada momen dia kahwin, kita ada mahram kekal yang baru, iaitu mak ayah mertua dan ke atas. Inilah insan yang mahram muabbad, mahram kekal. Status dia sama juga dengan mahram, bagaimana kita mahram dengan mak ayah kita. Ini special. Tapi yang hak sementara ni belah kiri ni, hak ni pula yang banyak terabai, iaitu ipar duai, kan? Ipar duai, ataupun pak saudara, mak saudara sebelah pasangan kita. Ini mahram juga, tapi mereka ni adalah mahram sementara. Mahram sementara ni dia punya status aurat dan apa semua sama seperti mana bukan mahram. Tak boleh bersentuhan dan sebagainya. Itu cabaran kita lah kadang-kadang. Kan, lepas kahwin, mak mentua perkenalkan, ni adik mak, salam. Kan, ni kakak mak, salam. Tidak semua yang boleh bersalam, kecuali yang jantina yang sama lah. Jantina berbeza. Kalau lain daripada mahram kekal, tak boleh salam. Sampai kita kahwin, disebabkan oleh perkahwinan. Jadi benda-benda macam inilah kita perlu murnikan dalam konteks masyarakat kita, supaya kata keberkatan itu Allah limpahkan ke dalam keluarga mereka, keluarga anak cucu mereka, anak cucu kita, keluarga kita juga sendiri, supaya apabila dilimpahkan oleh Allah akan keberkatan, insya-Allah kebahagiaan itu juga akan menyusul, insya-Allah. Okay, next. Okay, next. Untuk meningkatkan hubungan ataupun kebahagiaan rumah tangga juga, benda-benda yang kecil-kecil ini, walaupun di mata kita kecil, tapi dia membantu juga. Di sudut akhlak berpakaian, di sudut penampilan diri dan sebagainya. Okay, next. Okay, juga kita sebagai peringatan pada kita bersama jugalah, pada saya, dalam konteks kita meneruskan bahtera rumah tangga ni, sekali-sekala kita refresh kita punya kaedah, kita mendidik zuriat kita dan sebagainya. Isi di dada kita, di dada saya dan kita semua dengan kemahiran mendidik yang betul, supaya kita melalui kehidupan kita ni, dan kemahiran yang sama juga kita tumpahkan kepada anak kita, boleh dia juga nak mempunyai keluarga yang baru, supaya perjalanan keturunan ahli keluarga kita tu semuanya terdidik dengan
dengan kata apa? Dengan nilai-nilai yang baik. Seawal mereka mencari pasangan, seperti saya sebut di awal tadi. Kan? Jangan dia rahsiakan siapa bakal dia tu. Kalau boleh dia perkenalkan kepada kita seawal berkawan. Supaya kita boleh komen. Terutama orang anak kita perempuan lah. Saya cakap tu untuk diri saya juga kan. Saya suruh peringatkan perempuan saya kan. Jangan kita memberi hati kepada orang lelaki ni lebih-lebih kerana dia akan boleh rasa perasaan lebih lah kan. Dia terperasaan lebih kata wanita ni nak kat dia. Lepas tu kalau boleh kata apa, berkawan itu berhati-hati. Nak terlalu rigid sangat pun susah juga. Kan nanti anak kita tak dapat jodoh dan sebagainya kan. Tapi yang kata apa, so and so lah orang kata. Supaya janganlah bakal kepada pasangan anak kita itu adalah merupakan orang yang tidak sesuai. Jadi adalah elemen tapisan di situ. Mana proses mendidik dan melahirkan, mewujudkan keluarga yang bahagia itu kita kena ingat dia bermula pada seawal kita, kalau yang belum berkahwin ataupun anak kita itu bermula pada seawal dia memilih siapa yang bakal jadi partner dalam hidup dia. Kerana partner dalam hidup ni, iaitu pasangan kita ni adalah manusia yang sangat istimewa. Kan? Walaupun ibu kita tu, orang yang kita sayang di dunia ni, ibu kita akan pergi. Ayah orang yang kita sayang di dunia akan pergi. Abang kita, kak kita, Allah kita sangat sayang kerana dia membesar dengan kita daripada kecil. Mereka juga akan kahwin, akan pergi dunia kita. Anak kita kat rumah, kita sayang macam mana pun. Ramai anak kita 5, sayang. Satu persatu pergi. Masuk college. Lalah. Manusia yang akan tinggal dengan kita sebelum mayat kita masuk ke lubang kubur, yang akan sehati sejiwa dengan kita sebelum mayat kita masuk ke lubang kubur adalah pasangan kita, isteri kita dan juga suami kita. Orang lain tak ada siapa. Anak yang kita sangat sayang pergi kan? Anak saya 2 orang masuk selama. Saya cakap dia tu, you kena ingat the moment dia langkah keluar ni, dia tak balik dah. Tak balik bukan berarti tak elok. Mana dia tak balik dah, dia lepas dia buat degree. Dia diploma, dia buat degree pula. Lepas dia buat degree, dia nak buat master pula. Lepas tu dia dapat pasangan kahwin pula. Orang mana? Oh, nama dia pergi. Ya. Akhirnya yang akan ada di rumah tu lah kita berdua. Sebab itu 2 insan istimewa ni mesti kena diuruskan sempurna. Kerana kita akan berakhir hayat kita dengan dia. Dia akan berakhir hayat dia dengan kita. Jadi kalau boleh, inilah insan istimewa yang perlu kita pertahankan, kita bina hubungan yang terbaik. Sebab kita berdua lah yang akan saling melengkapi dalam melayari kehidupan ni. Kurangnya kita, pasangan kita ingatkan. Kurangnya dia, kita ingatkan. Tak ada orang lain. Tak ada orang lain lah. Mak ayah duduk jauh di kampung, duduk jauh di rumah lain. Anak-anak pun mungkin duduk asrama. Tapi insan ini dia akan terus bersama kita selagi mana kita masih ada hubungan sah dengan dia, dan dia akan terus intim dengan kita selagi mana kita tidak ada masalah dengan dia. Okay, next. Alright, okay, next. Inilah inisiatif JAKIM saya sebut tadi. Sikit je. Kita ada modul pra-perkahwinan yang memang dah berjalan di seluruh Malaysia. Hak ni tak ada masalah sebab wajib. Kan? Tak pergi khusus tak boleh kahwin. Kan? Ini pun orang Arab kabung dengan Malaysia. Kan? Kita pernah tanya beberapa rakan-rakan di Arab, macam mana Malaysia boleh buat mewajibkan khusus kahwin. Ini memang dia orang respect. Ini kekuatan kita, undang-undang, peraturan. Dan diikatkan dengan alhamdulillah rakyat kita yang patuh undang-undang. Kan? Adalah segelintir yang langgar juga. Kan? Tapi umumnya patuh peraturan supaya kita boleh buat puasakan. Modul kita kedua pasca ini ambil masa sikit untuk kita duk cari jalan macam mana nak wajib, susah sikit sebab benda dah kahwin. Tapi alhamdulillah sambutan di peringkat negeri keep on growing. Jabatan agama di negeri-negeri sangat kata apa, bekerjasama dan melaksanakan seluruh lah di teman itu berjalan. Semalam saya baru bengkel saja. Persatuan orang-orang Pekak se-Malaysia berminat dengan modul pasca dengan para sekali. Kita dah tengah terjemah ataupun tengah convert modul ni kepada keperluan orang Pekak. Jadi sampai kita menyampaikan ceramah pra, menjalankan modul pasca, kita ada penterjemah jurubahasa kat sini yang akan terjemahkan di sudut bahasa isyarat kepada golongan yang Pekak. Jadi mereka pun berlumba, berebut dan teringin untuk memiliki
kemahiran ini kerana tak kurang juga saya dipahamkan golongan OKU juga ramai juga yang berhadapan dengan masalah rumah tangga ataupun krisis suami isteri. Ini golongan OKU. Mungkin kerana ketidakupayaan mereka dalam aspek tertentu menjadi punca jugalah. Tidak boleh mendengar, kalau yang buta tak nampak dan sebagainya, juga kadang-kadang menyumbang kepada krisis rumah tangga yang kita kira juga modul ini boleh membantu mereka dan kita cuba sesuaikan. Kita terim pula versi kita macam mana nak sampaikan ni kepada orang pekak, orang buta ni. Kalau orang buta, okey lagi dia boleh dengar. Kita ceramah kan, daripada tambah kita. Tapi kalau orang pekak macam mana? Kan kita ceramah kan, dia bukan tengok kita. Dia tengok juru bahasa gini. Kita bercakap seorang-seorang, mata semua tengok dia. Bila kita buat lawak, senyap. Lepas 5-10 saat baru gelap. Rupanya dia baru faham. Sebab dia punya juru bahasa baru terjemah hak lawak tadi. Kan? Kita baru, pasal apa baru nak gelap lupa. Kita pula lupa. Apa aku lawak tadi, dia ambil masa 10 second nak cerita ni, nak terjemah lawak tu. Baru dia, gelap. Okey. Kita pun terganggu juga, orang tak faham kan. Itu cabaran kan. Cabaran dalam berdakwah dan menyampaikan. Mungkin kita duduk dalam circle kita ni yang tak ada pancendera yang normal ni, kita tak rasa kan. Tapi kita mula involve dalam orang kata kerja dakwah yang lebih mendalam dan audiens yang macam ni, maka kita akan rasa dia punya cabaran. Okay, next. Okay, penyakit hati ni benda yang common lah. Saja saya peringatkan lah, supaya kita suami isteri sentiasa membersihkan jiwa kita, bersihkan diri kita supaya kita dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan lebih baik. Okay, next. Okay, ini penyakit-penyakit yang tidak baik, yang memang kita sedia maklum, dan kita nak buang semua ni, dan kita nak tanamkan sifat yang baik. Okay, next. Okay, sifat-sifat yang baik inilah perlu ada dalam diri kita semua, supaya kita dapat mengekalkan keharmonian kehidupan berumah tangga. Okay, next. Okay, next. Alhamdulillah, itu sajalah yang saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan dalam tempoh sejam setengah ni, insyaAllah. Okay, saya kira itu saja. Ada sebarang persoalan kah? Ada kot nak bangun ke mikrofon? Tak ada? Okay, tak ada. Saya kata itu saja. Saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan pada hari ini. Saya mohon maaf tersalah dan silap. Saya mohon ampun daripada Allah SWT. Saya doakan insyaAllah mudah-mudahan majlis ilmu kita ni akan berjalan sehingga selesai pada hari ini. Dan tuan-tuan dan puan juga akan dapat banyak maklumat dan juga pengetahuan dalam diri masing-masing sebagai bekalan kita hidup bersama kita sebelum kita kembali bertemu dengan Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.